Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikram muslimin, akhlak yang mulia. Hadis ke-62. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sarahu ayyunjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sir aw yad'a anhu, rawahu Muslim. Sayyidina Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ingin supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya daripada kesusahan hari kiamat, maka hendaklah dia memberi tempoh kepada orang yang kesempitan, iaitu yang berhutang dengannya atau hal-hal lain, ataupun memaafkannya daripada semua atau sebahagian haknya itu. Riwayat Muslim. An Anas radhiyallahu anhu qala, khadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinina bil Madinah wa ana ghulamun laisa kullu amrin kama yashtahi sahibi ay yakuna alaihi ma qala li fiha uffin qattun wa ma qala li lima fa'alta hadha aw alla fa'alta hadha, rawahu Abu Daud. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, saya telah berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah, dan pada masa itu saya masih kanak-kanak lagi. Oleh itu, tidaklah semua perbuatan saya dapat memuaskan hati tuan saya, yakni kerana umur saya yang masih terlalu muda. Banyak berlaku kecuaian daripada saya, namun dalam tempoh 10 tahun itu tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap saya, dan tidak pernah baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya saya, kenapa kamu lakukan begini atau kenapa kamu tidak melakukan begini. Riwayat Abu Daud. Alhamdulillah, tuan-tuan, dia pagi ini kita membaca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikram muslimin, akhlak yang mulia. Bagaimana kita nak memuliakan orang Islam dan bagaimana kita nak membina akhlak yang mulia. Hadis pertama, hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Abi Qatadah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, umur dia lebih kurang dalam 16 tahun. Dia orang Madinah. Abu Qatadah Al-Ansari. Nama betul dia Al-Haris bin Rabi'i Al-Ansari. Dia tak sempat ikut perang Badar, namun demikian diikut perang yang selepas daripada perang Badar. Ulama' mengatakan dia meninggal 54 Hijrah. Jadi umur dia lebih kurang dalam 70 tahun. Antara kisah yang menarik kita pernah cerita Abu Qatadah ni, ketika mana berlakunya peperangan Uhud, perang Uhud dekat Bukit Uhud tu, peperangan yang kedua dengan Islam. Pada mulanya orang Islam dia rasa sebab dah menang perang Badar, jadi bila perang Uhud tu rasa macam confident lah, level of confidence tu tinggi. Dengan 1,000 orang kemudian jadi 7 orang, Nabi SAW letakkan beberapa bala tentera Islam di atas bukit. Kemudian sebahagian Nabi pergi serang, taktikal yang Nabi buat, kan, pergi serang. Kemudian orang Islam pada ketika itu ada di antara mereka yang terlalu gairah, menyebabkan bila dah nampak dah dapat serang, nampak macam nak menang, sedangkan Nabi pesan jangan turun daripada Jabal Rama, bukit pemanah tu.
Dan mereka turun pada ketika itulah Khalid Al-Walid dia ambil kesempatan. Masa dia masih kafir lagi, dia serang dari belakang, menyebabkan teruklah pasukan Islam pada ketika itu, yang menyebabkan akhirnya Nabi SAW dan juga para sahabat terpaksa berundur. Serangan daripada depan dan pada belakang pada ketika itu. Nabi dan para sahabat terpaksa pergi ke Bukit Uhud pada ketika inilah yang namanya Abi Qatadah ni dia melindungi Nabi SAW. Disebutkan dari depan ialah Abu Dujanah, seorang sahabat Nabi yang sangat berani. Dia duduk cover Nabi daripada depan, maka panah kena dekat belakang, penuh belakang dia dengan panah, dan darah memancut-mancut. Abu Dujanah pada ketika itu dia syahid. Dia cover betul-betul depan Nabi SAW. Manakala Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'ah ini dia cover Nabi dari sebelah belakang. Dia cover di belakang, tutup, undur naik ke bukit. Ketika itu tanpa disedari, orang tengah panah, salah satu panah tu tepat kena pada mata dia, mata Abu Qatadah. Bila kena pada mata tu, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "mata aku ya Rasulullah." Dah kena panah, yang menyebabkan biji mata dia ni, bola mata ni terkeluar, jatuh. Bila kena panah tu, terkeluar biji mata dia. Dia pun ngadu pada Nabi. Nabi bila dengar tu, tengok-tengok, Nabi pun ambil mata yang dah jatuh tu, bola mata dah jatuh tu, Nabi kutip, Nabi masuk, letak balik pada mata Abi Dujanah, Abu Qatadah, dan Nabi mendoakan, dia minta kepada Allah moga diberikan kesembuhan dan lebih cerah daripada yang asal. Dengan mukjizat Nabi SAW, Abu Qatadah tu yang mata dah pecah berdarah tu elok balik, sihat balik. Dan kata Abu Qatadah, selepas daripada kes tu, mata aku ni lagi cerah lah daripada sebelumnya. Hebat Abu Qatadah melindungi Nabi SAW. Memang para sahabat sanggup mati. Abu Qatadah ni juga dikenali sebagai penunggang Nabi. Dia kata Harithur Rasul SAW. Banyaklah cerita bagaimana dia membantu Nabi dalam perang Zulqarat. Ada macam-macam cerita menarik. Dalam hadis ini dia mengatakan dia mendengar daripada Nabi SAW. Nabi menyebutkan, Nabi berkata, sesiapa yang ingin supaya Allah Subhanahu Wa Taala yunjiahu min kurabi yaumil qiyamah, supaya Allah menyelamatkan daripada kesusahan pada hari kiamat, maka hendaklah dia kata falyunafiz an mu'sirin, maka hendaklah dia memberi tempoh kepada orang-orang yang kesempitan. Maksudnya siapa yang nak lepas daripada kesusahan hari kiamat, hendaklah kita memberi tempoh kepada orang-orang yang berhutang ataupun orang yang hal-hal lain. Memberi tempoh apa-apa. Kalau korang ada berhutang dengan kita ke, ada orang minta tempoh apa hal-hal lain kan kepada kita, maka kata Nabi SAW, hendaklah kita memberi tempoh, memudahkan kesempitannya. Itu yang pertama kata Nabi. Kemudian yang kedua, aw yada' anhu. Yang kedua kata Nabi SAW, ataupun memaafkannya. Memaafkan. Maksudnya kalau tak semua pun sebahagian. Kalau kita boleh bagi free ke kan, kita percuma kan aja, kita bantu. Bila kita tengok seorang tu tak mampu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan daripada kesusahan hari kiamat. Apabila kita dekat dunia ini, dalam diri kita ada perasaan belas kasihan pada orang lain, boleh kita bina. Orang yang susah kita bantu, orang yang berhutang susah kita lepaskan, kita niatkan sedekah kan. Jadi perasaan belas kasihan kita itu kepada manusia di dunia ini sangat dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hari akhirat kelak besok, Allah Taala akan sangat belas kasihan kepada kita. Mungkin di akhirat ni dosa kita banyak, macam-macam dosa, tapi kita mengharapkan belas kasihan Allah. Pada ketika itu kita akan nampak betapa bernilainya belas kasihan kita di dunia ini. Allah Ta'ala balas di akhirat kelak besok. Salah silap kita, Allah pun lebih-lebih kurang Allah lepaskan
sahaja. Sebab apa? Kita lepaskan orang di dunia. Jadi sifat-sifat yang perlu ada pada kita. Kemudian yang kedua, hadis daripada Anas. Anas dia menceritakan bahawa dia berkhidmat dengan Nabi SAW selama 10 tahun. Ini juga akhlak yang mulia yang diceritakan oleh Anas. Bagaimana Nabi berakhlak dengan pembantu dia. Anas dia kata, aku umur 10 tahun berkhidmat dengan Nabi dan berkhidmat selama 10 tahun. Dan kata Anas, sudah pastilah aku ni budak lagi, tak dapat memenuhi segala permintaan Nabi SAW. Tapi dia kata, Nabi, walaupun aku ni banyak buat silap, dia kata maqala li fiha uffin qattun. Dia kata, Nabi tak pernah cakap pada aku, kan kalau kita lah, kita orang Melayu tu, kenapa buat gini? Perkataan itu tak pernah keluar daripada mulut Nabi SAW. Betapa hebatnya orang berkhidmat dengan kita 10 tahun budak, kan? Nabi tak pernah sebut macam tu. Punya Nabi itu beradab. Dia kata wa maqala lima fa'altu hadza aw ala fa'alta hadza. Dan Nabi juga tak pernah cakap pada aku, kenapa kau buat begini, atau kenapa kau tak buat begini. Tengok Nabi SAW. Itu akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam mendidik. Jadi kalau kita ada anak, cucu, kawan-kawan, kita kena jaga lidah kita supaya relate dengan akhlak yang mulia. Kita memuliakan orang-orang yang Muslim, orang yang beriman. InsyaAllah kita fahami hadis ini, kita amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Alhamdulillah.